Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, terlebih dahulu yang dikasihi pensyarah Ustazah Nur Fadilah binti Abdul Rahman serta kawan saya yang saya kasihi. Okey, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azfar bin Zaidi. Nombor matrik I18303378. Okey, pada kali ini saya diberikan tugasan untuk membincangkan tentang tajuk syukur dan Bishr dan tokoh ulama tasawuf iaitu Bishr Al-Hafi. Okey. Tapi dahulu saya akan ceritakan tentang bab syukur lah. Okey, syukur dari segi bahasa iaitu mengetahui akan nikmat, menzahirkan dan memujinya. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, dia terbagi pada dua. Yang pertama, syukur lidah iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syukur anggota badan iaitu membuat kebaikan untuk mendapat syafaat daripada Allah. Okey, daripada istilah ni syukur ada dua. Yang pertama syukur lidah, yang kedua syukur anggota badan. Syukur lidah itu iaitu memuji pada Allah, dan syukur anggota badan ni membuat kebaikan untuk mendapat syafaat daripada Allah. Okey, seterusnya pandangan ulama tasawuf mengenai syukur. Okey, syukur ni dia terbahagi pada 3 peringkat. Pandangan ulama tasawuf mengatakan syukur ni ada 3 peringkat. Yang pertama, syukur ni merupakan anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, syukur ke atas pemberian nikmat. Yang ketiga, syukur atas nikmat yang diberikan. Okey, pandangan ulama tasawuf mengatakan syukur ada 3. Yang pertama, syukur merupakan anugerah Allah kepada kita, yang mana kita harus bersyukur. Okey, yang kedua, syukur atas pemberian nikmat. Maksudnya kita harus bersyukur kerana Allah tu sebagai pemberi nikmat kepada kita. Okey, seterusnya syukur ke atas nikmat yang diberikan. Okey, kita seharusnya bersyukur apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Contoh nikmat kesihatan, kesihatan anggota badan, nikmat macam-macam nikmat yang Allah bagi, nikmat rezeki kaya dan semuanya. Itu adalah salah satu syukur. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Macam kalau orang lain, kita boleh tengok kat negara-negara lain, negara banyak yang miskin. Macam kita ni negara yang penuh dengan mewah dari segi makanan, semua cukup lah. Daripada kalau tengok negara lain, banyak yang tak cukup makanan, sejuk, tak ada tempat berteduh. Itu syukur atas nikmat yang diberikan. Maksudnya kita harus syukur lah. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang dalil tentang syukur. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang maksud, maka ingatlah kepadaku, nescaya akan aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Okey, itu yang pertama, dalil yang pertama tentang syukur. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Maksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Okey. Terdapat dua dalil. Yang pertama, dalil pertama tu Allah suruh ingat kat dia. Nescaya dia akan ingat kepada kita. Dan lepas tu dia suruh bersyukur pula, dan janganlah kamu ingkar kepadanya. Maksudnya dia suruh kita ni bersyukurlah dengan dia, janganlah kita melawan arahan Allah Subhanahu Taala. Okey, yang kedua ni dalil tentang jika kita ni bersyukur, maka dia akan tambahkan lagi nikmat yang diberi tu. Tapi kalau kita tak syukur akan nikmat yang diberi tu, maka azab kita amatlah pedih nanti yang akan kita dapat lah. Okey, baik, seterusnya saya akan masukkan tentang tokoh tasawuf yang saya dapat, iaitu nama dia Bishr Al-Hafi. Okey, nama diberi Bishr bin Haris, juga dikenali sebagai Abu Nash, atau nama betul dia Abu Nasha Bishr
bin Haris Al-Hafi. Dia ni lahir dekat Bandar Merv, Turkmenistan sekitar tahun 150 Hijrah ataupun ikut Masihi 767 Masihi. Okey. Dia wafat kat kota Baghdad pada tahun 227 Hijrah bersamaan dengan 841 Masihi. Okey, gelaran yang dia dapat Bishir dapat ni iaitu gelaran dia si manusia berkaki telanjang, iaitu masuk dalam kurungan Al-Hafi. Al-Hafi ni adalah gelaran dia, bukan nama dia, iaitu gelaran yang orang beri si manusia berkaki telanjang. Kalau nak masuk bahasa ni lah kita lah. Okey, saya akan ceritakan macam mana dia boleh dapat gelaran ni. Yang saya akan pendekkan je. Pada satu hari tu, Bishir ni, dia dulu diceritakan seorang yang suka mabuk, berfoya-foya, maksiat lah, suka maksiat. Lepas tu satu hari tu dalam keadaan mabuk, dia pulang dalam keadaan terhuyung hayang. Lepas tu tiba-tiba dia temukan satu kertas yang tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan nama Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Menyayang. Lepas tu lalu Bishir nampak ni, Bishir ambil. Lepas tu dia percikkan minyak mawar kat kertas tu. Lepas tu dia tampai kat rumah dia. Lepas dia tampai tu, tiba-tiba ada seorang alim ni mimpi. Yang mimpi diperintahkan oleh Allah untuk datangkan mimpi ni sampai kat Bishir tu yang tadilah. Lepas tu apa yang dia mimpi tu, dia kata Allah kata kat dia, suruh kata kat Bishir tu, engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun akan mengharumkan namamu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun akan memuliakan nama dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun akan mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya akan aku harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat. Nampak? Dia kat sini Allah suruh seorang alim tu sampaikan mimpi yang apa yang dia mimpi ni kat Bishir. Yang mana Allah kata kat dia telah mengharumkan nama dia. Lepas tu Allah pun akan mengharumkan nama dia. Bishir telah muliakan nama Allah. Lepas tu Allah pun akan muliakan diri dia. Dah sucikan nama Allah, Allah pun akan sucikan diri dia. Dan demi kebesaran Allah, niscaya Allah akan harumkan nama dia, baik di dunia pun atau di akhirat. Nampak? Kat dunia dah dapat, kat akhirat pun dia dapat kok. Okay, seterusnya si alim tu dia terkejut. Dia bangun, dia wuduk, lepas tu dia ingat dia mimpi. Bukan. Lepas tu dia tidur balik, dia dapat mimpi yang sama. Sampai 3 kali. Keesokan harinya alim ni mencari Bishir. Tanya, dapatlah tanya Bishir sedang mabuk, foya-foya. Okey, lepas tu orang alim tu pun pergi kat Bishir. Lepas tu dia sampailah apa mimpi yang dia dapat, yang saya cakap tadi tu. Lepas dia dengar tu, Bishir tu menjadi, dia tergetak-getak. Dia macam meremang bulu roma dia. Lepas tu dia kata kat teman-teman minum dia tu, sahabat-sahabat, aku dipanggil, kerana itu aku harus meninggalkan tempat ni. Selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan seperti ini. Sejak lepas tu, Bishir dia berubah tu 360 darjah. Dia berubah. Dia tidak lagi, dia tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dulu. Dia asyik menghadap Allah je. Dia taat perintah Allah. Lepas tu dia tidak lagi pakai alas kaki. Sebab apa dia tak pakai alas kaki? Sebab time dia bertaubat tu, dia tak pakai apa-apa langsung. Dia tak pakai selipar. Sebab tu yang dinamakan si manusia kaki telanjang. Okey. Seterusnya perwatakan Bishir ni, yang saya kaji, dia ada banyak, tapi saya ambil poin yang penting je lah. Yang pertama, dia seorang yang soleh. Seterusnya, dia seorang rendah diri. Seterusnya, dia menghormati gurunya. Dan lagi satu, dia jaga percakapan dia. Cakap ni bila perlu dia cakap. Okey, seterusnya pendidikan Bishir ni. Bishir ni dia pernah belajar ilmu hadis kat kota Baghdad. Yang pertama. Okey, yang kedua dia belajar ilmu hadis dengan Imam Malik bin Anas. Okey. Seterusnya
dia menuntut ilmu bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pendidikan yang dia dapat. Lepas tu yang last sekali, Imam Ahmad, nak tahu cerita pasal Imam Ahmad ni, Imam Ahmad pun pernah berguru dengan dia untuk cari ilmu dengan dia, tanya dia macam mana nak cara dekatkan diri dengan Allah. Betapa nak kata betapa hebatnya Bishr ni, sampai Imam Ahmad bin Hanbal ni cari dia, nak tanya dia macam mana cara nak dekatkan diri dengan Allah. Okay. Seterusnya sumbangan Bishr yang apa yang saya dapat. Banyak pendapat. Yang pertama, banyak pendapat yang mengatakan bahawa dia mempunyai banyak kitab hadis. Okey, ada setengah yang mengatakan dia ada mempunyai kitab hadis banyak 7 almari. Ada setengah mengatakan dia mempunyai ilmu buku hadis sebanyak 7 almari. Seterusnya alhamdulillah. Seterusnya dia melenyapkan buku-buku dia. Dia tanam buku-buku dia dalam tanah. Itu sebab apa? Sebab dia kata dia ada sifat rendah diri tu, dan dia rasa dia tak mampu untuk mengajak. Sebab apa? Dia fikir balik zaman jahiliah dulu, macam mana dirinya dia tahu. Sebab tu dia tak mau mengajak buku-buku yang kitab-kitab ni hadis yang dia ada ni, dia tak mau ajak kepada orang. Sebab tu apa yang saya dapat, saya cari, memang tak ada langsung nama kitab-kitab ada yang dapat. Sebab apa? Dia dah tanam kitab tu dalam tanah. Okey. Seterusnya apa yang boleh saya buat kesimpulan? Yang pertama, kita ni haruslah menanamkan sifat syukur dalam diri, kerana syukur ini boleh mengajarkan kita untuk menerima apa yang ada. Okey, maksudnya kat sini kita ni harus kena ada sifat syukur tu. Sebab apa? Dengan sifat syukur ni dia boleh mengajak kita bahawa untuk terima apa yang ada dekat sekeliling kita ni. Okey, seterusnya, kalau adanya sifat syukur ni, Allah akan memberi rezeki dan nikmat yang lebih luas pada hamba-Nya. Okey, maksudnya kalau kita ni bersyukur, adanya sifat syukur dalam diri kita ni, maka Allah akan luaskan lagi rezeki dan nikmat yang diberi untuk kita. Nampak? Itu kelebihan bersyukur. Yang seterusnya, mestilah mengambil contoh teladan yang baik yang telah dilakukan ulama-ulama terdahulu, agar kita memperoleh keberkatan hidup dan disayangi oleh Allah. Okey, kita ni mestilah mengambil contoh teladan yang baik yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, supaya kita ni memperoleh keberkatan hidup dan disayangi oleh Allah. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.